Salam sejahtera, salam perpaduan kepada murid tingkatan 5. Indeks pada hari ini, kerjasama Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri. Pengenalan. Kerjasama antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri penting memastikan segala usaha pembangunan dapat memberikan manfaat demi kesejahteraan rakyat di seluruh negara. Kerajaan ini antaranya meliputi aspek pembangunan sosial ekonomi, pemeliharaan khazanah negara. Khazanah tu benda yang berharga lah yang ada di negara kita, iaitu datang daripada semula jadilah, perumahan dan keselamatan. Isi-isi penting sejarah. Kerjasama pembangunan sosial ekonomi, kita akan lihat yang pertama, kerjasama pembangunan sosial ekonomi itu bagi menjayakan pembangunan sosial ekonomi, Kerajaan Persekutuan menubuhkan agensi itu macam satu tim yang dapat memberikan bantuan kewangan dan kepakaran kepada kerajaan negeri. Kerajaan negeri pula menyediakan tanah untuk tujuan pembangunan kerana tanah di bawah bidang kuasa kerajaan negeri. Dalam pembangunan tanah, pada peringkat awal, kemerdekaan kerjasama sosial ekonomi tertumpu pada pembukaan tanah baharu dan pembangunan in situ. Pada tahun 1956, pada tahun berikut, Kerajaan Persekutuan menubuhkan Federal Land Development Authority (FELDA) atau Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan untuk menguruskan dan menyalurkan bantuan kewangan kepada kerajaan negeri dalam usaha melaksanakan rancangan pembangunan tanah baharu. Kejayaan FELDA mendorong Kerajaan Persekutuan menubuhkan Federal Land Consolidation and Rehabilitation Authority (FEFTRA) atau Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah Persekutuan pada tahun 1966 untuk menyatukan, memulihkan dan membangunkan tanah kerajaan negeri yang terbiar di seluruh negara. Inilah fungsi dia, kerjasama antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri. Kemudian kita lihat pembangunan wilayah. Selepas tahun 1970, Kerajaan Sosial Ekonomi diperluas kepada pembangunan wilayah berdasarkan pembangunan kawasan. Kerajaan Persekutuan membuka kawasan lebih luas di beberapa buah negeri untuk membangunkan wilayah baharu. Kita tengok agensi pembangunan di Semenanjung Malaysia. Di Semenanjung Malaysia kita ada Kedah, Petra, Kejora, Kedah, Ketengah dan Dara. So, negeri-negeri berikut di bawah agensi pembangunan persekutuan. Agensi pembangunan di Sarawak, Lembaga Kemajuan Tanah Sarawak, Lembaga Penyatuan Pemeliharaan Tanah Sarawak. Agensi pembangunan di Sabah, Lembaga Kemajuan Tanah Sabah SLDB. Pembangunan koridor wilayah. Selepas tahun 2005, kerjasama sosial ekonomi dilaksanakan melalui pembangunan koridor wilayah berdasarkan projek pembangunan. Pembangunan koridor wilayah merupakan perancangan strategi jangka panjang, memberikan tumpuan kepada pembangunan di negeri dan wilayah yang kurang pesat, mewujudkan keseimbangan pembangunan negeri dan wilayah. Kerjasama pemeliharaan khazanah negara. Malaysia merupakan negara yang terkenal dengan kekayaan flora dan fauna, mengekalkan warisan biodiversity untuk kepentingan generasi kini dan akan datang. Kerajaan pada setiap peringkat bekerjasama mewujudkan rangkaian kawasan perlindungan seperti taman negara dan taman laut. Pengurusan taman negara. Berdasarkan pembangunan persekutuan, pengurusan hidupan liar dan taman negara merupakan tanggungjawab bersama antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri. Akta Perlindungan Hidupan Liar 1972 Akta 76 diwujudkan pada tahun 1972. Pada tahun 2010, Akta ini digantikan dengan Akta Pemeliharaan Hidupan Liar
2010 yang dikenali sebagai Akta 176. Antara tahun 1972 hingga tahun 1978, Kerajaan Persekutuan mengambil alih pentadbiran semua jawatan Megastruktur Negeri di Semenanjung Malaysia. Jabatan Megastruktur kemudiannya dinamakan sebagai Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perkhidmatan Semenanjung Malaysia. Pengurusan Taman Negara di Sarawak terletak di bawah Pengurusan Perbadanan Perhutanan Sarawak, manakala Taman Negara di Sabah terletak di bawah Jabatan Hidupan Liar Sabah. Sarawak Perbadanan Perhutanan Sarawak, manakala Taman Negara di Sabah terletak di bawah Jabatan Hidupan Liar Sabah. Nombor 2, tadi kita tengok Taman Negara, sekarang kita tengok pengurusan Taman Laut. Bagi memelihara khazanah laut di negara kita, 42 buah pulau di perairan Kedah, Terengganu, Pahang, Johor, Sabah dan Labuan diwatakan sebagai Taman Laut sejak tahun 1994. Kemajuan ini di bawah Kerajaan Persekutuan membentuk dasar berkaitan dengan taman laut. Kerajaan negeri berkuasa terhadap pembangunan pulau. Penyelarasan pentadbiran taman laut dibuat melalui mesyuarat Majlis Penasihat Penguasaan Taman Laut dan Rizal Laut yang dianggotai oleh Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri. Jabatan Taman Laut Malaysia ditubuhkan pada tahun 2007 sebagai agensi Kerajaan Persekutuan yang bertanggungjawab secara keseluruhan dalam dasar pengurusan taman laut di Malaysia. Pada tahun 2018, pengurusan taman laut dipindahkan ke Jabatan Perikanan Malaysia. Kawasan perlindungan marin di perairan Sabah pula di bawah tanggungjawab Kerajaan Negeri melalui agensinya, iaitu Taman-Taman Sabah. Kerjasama penyediaan perumahan rakyat. Perumahan terletak di bawah kuasa bersama Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri. Pelbagai strategi dan langkah kerjasama diambil oleh kerajaan untuk memastikan rakyat dapat memiliki rumah sendiri. Yang pertama, perumahan awal kemerdekaan. Pada awal kemerdekaan, Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri bekerjasama menyediakan perumahan kos rendah, terutamanya di kawasan bandar. Kerajaan Persekutuan menubuhkan Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan pada tahun 1964 untuk mengiatkan usaha menyediakan perumahan kos rendah. Kerajaan negeri menyediakan tanah yang dijual pada harga rendah kepada Kerajaan Persekutuan untuk membina rumah. So, tanah ni Kerajaan Negeri jual kepada Persekutuan untuk projek membina rumah kos rendah. Nombor 2, perumahan untuk mengatasi masalah kemiskinan. Selepas tahun 1970, Kerajaan Persekutuan bekerjasama dengan Kerajaan Negeri bagi membina rumah untuk rakyat berpendapatan rendah. Kerajaan mengenal pasti penyediaan rumah bukan sahaja untuk menyelesaikan masalah kekurangan rumah, tetapi juga sebagai langkah menghapuskan kemiskinan. Kerajaan Persekutuan melaksanakan projek perumahan rakyat PPR pada tahun 1997 untuk membina perumahan awam di seluruh negara. Kerajaan negeri menumbuhkan agensi pembangunan negeri seperti Pembadanan Kemajuan Negeri Selangor (PKNS) dan Pembadanan Kemajuan Ekonomi Negeri. Perak untuk membina rumah bagi rakyat berpendapatan rendah. Kerajaan negeri memperkenalkan projek perumahan awam kos rendah PAKR melalui peruntukan kewangan yang diterima daripada Kerajaan Persekutuan. Perumahan mampu bilik. Pada tahun 2014, Majlis Perumahan Negara ditubuhkan untuk merangka strategi menyediakan perumahan mampu milik. Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri menubuhkan pelbagai agensi serta memperkenalkan projek khusus untuk memudahkan golongan pertengahan memiliki rumah. Antara program peringkat Persekutuan termasuklah Pemadanan Perumahan Satu Malaysia (PERIMA), Rumah Mesra Rakyat di bawah Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan.
Antara program peringkat negeri termasuklah Rumah Selangorku Selangor, Rumah Mampu Bilik Johor. Kerjasama menjamin keselamatan dan kedaulatan negara. Keselamatan dan pertahanan negara adalah di bawah kuasa Kerajaan Persekutuan. Pada umumnya, keselamatan dalam negeri dan ketenteraan awam di bawah tanggungjawab Kementerian Dalam Negeri KDN, manakala pertahanan negara di bawah Kementerian Pertahanan Kementak. Kedua-dua aspek tersebut diselaraskan oleh Majlis Keselamatan Negara MKN. Namun begitu, Kerajaan Persekutuan mengadakan kerjasama erat dengan kerajaan negeri untuk memastikan keselamatan rakyat dan kedaulatan negara terpelihara, seperti mewujudkan kawasan keselamatan khas di Sarawak dan Sabah. Pemerintahan Keselamatan Daerah Rajang di Sarawak. Berikutan dengan ancaman komunis yang semakin meningkat di Sarawak, Tun Abdul Razak Husin, Perdana Menteri Malaysia kedua yang juga merupakan pengerusi Majlis Keselamatan Negara, mengisytiharkan bahagian ketiga Sarawak sebagai Rajang Area Security Command (RASCOM) atau Pemerintahan Keselamatan Kawasan Rajang pada 26 Mac 1972. Ketua Menteri Sarawak dilantik sebagai pengarah operasi negeri dalam RASCOM. Beliau bertanggungjawab menyelaraskan fungsi dan aktiviti pasukan keselamatan dengan pejabat awam dalam kawasan RASCOM. Kerjasama Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri melalui RASCOM merupakan strategi dan berjaya memulihkan serta mengekalkan keselamatan dan keamanan di bahagian tengah Sarawak. Pada tahun 1995, RASCOM dibubarkan dan semua operasi keselamatan di Sarawak diselaraskan di bawah MKN, Majlis Keselamatan Negara. Nombor 2. Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah. Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri merupakan Eastern Sabah Security Command (ESCOM) atau Kawasan Keselamatan Khas pada Timur Sabah, ekoran pencerobohan pengganas dari Kepulauan Sulu di kawasan Tam Tua, Lahad Datu, Sabah pada 12 Februari 2013. Misi ESCOM untuk meningkatkan keselamatan kawasan Timur Sabah daripada sebarang ancaman melalui kerjasama strategi antara agensi kerajaan. ESCOM bertanggungjawab mengawasi keselamatan 10 daerah di Pantai Timur Sabah yang dikenali sebagai Eastern Sabah Security Zone (East Zone) atau Zon Keselamatan Timur Sabah. Kewujudan ESCOM untuk menambahkan baik aspek keselamatan membuktikan komitmen kerajaan pada setiap peringkat dalam usaha mengembalikan semua ketenteraman demi kesejahteraan rakyat Sabah. Kesimpulannya, kerjasama Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri dalam pelbagai bentuk memperlihatkan usaha ke arah kesejahteraan rakyat. Kerjasama ini memberikan iktibar pengajaran kepada kita tentang kepentingan menggembleng ataupun duduk bersama berfikir, tenaga dan usaha untuk membangunkan negara. Ini latihan indeks dalam latihan kerjasama Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri. Siapa yang ada buku kerja, buat muka surat 52, 53 dan selainnya buat di. Yang tak ada buku kerja, tolong buat soalan 2 hingga soalan 6. Selamat ber-PDPR. Stay safe, kita jumpa lagi. Sekian. Terima kasih.